Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Marah itu jika kerana Allah Azza wa Jalla adalah terpuji, dan jika kerana yang selainnya adalah terkeji. Seorang mukmin itu hendaklah dia berkeras, yakni marah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana dirinya sendiri. Dia boleh berkeras untuk membela agamanya, bukan untuk membela dirinya. Dia marah bila ada orang yang melanggar batas dari batasan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana harimau marah bila dirampas binatang buruannya. Sebab itulah Allah akan marah kerana kemarahan orang itu, dan akan rela, yakni redha, kerana kerelaannya. Tetapi jangan engkau tunjukkan kemarahan kerana Allah itu buat dirimu, maka menjadilah engkau seorang munafik, atau yang serupa dengan munafik itu. Sebab apa sahaja yang untuk Allah Azza wa Jalla akan sempurna, kekal dan bertambah. Dan apa pula yang untuk selain Allah akan berubah dan lenyap. Jika engkau membuat sesuatu perkara, maka hilangkan dirimu, hawa nafsumu dan syaitanmu daripadanya. Jangan engkau buat melainkan kerana Allah sahaja, dan untuk mematuhi perintahnya sahaja. Jangan engkau buat sesuatu melainkan dengan perintah yang sudah pasti daripada Allah Ta'ala, sama ada menerusi syariat ataupun dengan ilham daripada Allah Azza wa Jalla kepada hatimu yang mesti bermuafakat dengan syariat. Berzuhud pada dirimu dan pada manusia, dan juga pada dunia. Kelak engkau terlepas daripada manusia, dan biasakan dirimu dengan bermesra-mesra dan bersenang-senang dengan mendekatkan dirimu kepada Allah, kerana tiada kemesraan melainkan dengan Dia, dan tiada kesenangan kecuali dengannya. Ini tentulah sesudah membersihkan jiwa daripada segala kekotoran pada dirimu, hawa nafsumu serta kewujudanmu, serta wujudmu. Kumpulkan dirimu dengan kaum ini, nescaya engkau akan ikut terbantu dengan bantuan yang diberikan Allah kepada mereka. Engkau akan melihat apa yang dilihat oleh mereka. Engkau akan dimegahkan Allah sebagaimana Dia bermegah dan menyanjung kaum itu. Umpama seorang raja yang menyanjung orang yang disayanginya di hadapan para dayang-dayang dan hamba abdi di istananya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sifat marah merupakan salah satu daripada sifat manusia. Bahkan ia adalah infialat an-nafsiyah, suatu respon yang bersifat semula jadi. Siapapun, bagaimanapun keadaan manusia, dia akan memiliki kemarahan. Dan kemarahan secara umumnya bukanlah sifat yang baik. Nabi SAW ketika mana diminta pesan dan diminta nasihat serta wasiat, baginda SAW menyebut la taghdab, faraddada miraran la taghdab, jangan marah, jangan marah. Nabi ulang, jangan marah. Dan baginda SAW menyebut bahawa orang yang paling kuat, man yamliku nafsahu indal ghadab, yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Dan baginda SAW mengajar kepada kita, bila seseorang itu marah, maka hendaklah dia diam. Bila seseorang itu marah, maka hendaklah dia, kalau berdiri dia duduk, kalau duduk dia berbaring.
Bila seseorang itu marah, maka hendaklah dia berwuduk. Dan bila seseorang itu marah, dia berwuduk dan dia solat. Dan dia berta'awuz, yakni berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bahkan ketika mana ada seorang sahabat menaiki keldai, tiba-tiba dia terjatuh. Maka dia pun marah. Lalu dia menghalakan kemarahannya pada syaitan. Dia kata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu berkata dan kamu memaki syaitan, syaitan dia tak terkesan apa-apa, bahkan dia gembira. Kata baginda SAW, ta'azzama, syaitan jadi lebih besar. Tetapi kalau kamu seseorang kamu marah, maka sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ini kalau kita jatuh, sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita walaupun kita bermusuh dengan syaitan, bukan bermaksud kita maki syaitan. Itu bukan kemarahan kerana Allah, itu kemarahan kerana diri kita. Kerana itu kita nak membezakan kemarahan kerana Allah yang dianjurkan, yang diperintahkan, dengan kemarahan kerana kita, walaupun atas nama agama, tapi kerana kita, untuk kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, baginda menceritakan kisah dua orang lelaki. Yang seorang ni baik, yang seorang lagi muznib, suka buat jahat. Dan mereka ini dua saudara, papat, tapi berbeza acuan hidupnya. Maka yang baik ini sentiasa berkata kepada saudaranya yang tidak baik dengan berkata, aksir, dah buat jahat, berhentilah. Setiap kali dia tengok kawan dia, saudaranya buat jahat, dia akan kata, aksir, sudahlah, jadilah berbuat jahat. Lama kelamaan, bila dia terus menasihati, yang dinasihati rasa tak senang dengan nasihat. Lalu yang dinasihati ini berkata, khalini wa rabbi, biarlah aku, ini urusan aku dengan Tuhan. Khalini wa rabbi. Dan beliau berkata, Abu Ifta' alayya raqiban, apakah kamu ni memang kerja kamu untuk sentiasa memerhatikan aku, sehingga setiap hari kamu nak tegur aku? Maka bila yang buat jahat ini respon dengan teguran orang baik, tiba-tiba orang baik ni pun datang marah dia. Lalu dia berkata, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah Tuhan tidak akan ampun lagi dosa kamu. Dan dia berkata, la yudkhilakallahu aljannata, Allah tak akan masukkan kamu dalam syurga. Akhirnya kedua-duanya ni mati. Dua-duanya ni mati, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila mati, yang buat dosa ini Allah Ta'ala berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannata birahmati, kamu pergi masuk syurga dengan rahmat aku. Kata Allah kepada yang buat jahat, yang kat dunia dulu buat jahat, dia tak buat baik, tapi dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Manakala yang baik ini pula Allah Ta'ala berkata, idhabu bihi ilan nar, bawa dia ke neraka. Apa sebab? Kau tentu saat saya nak jadi jahat, jahat boleh masuk syurga. Yang ni pula kata saya tak nak jadi baik, rupanya buat baik masuk neraka. Kerana itu kita kena faham hadis ini dengan sebenar. Secara umumnya buat baik tu masuk syurga, buat jahat masuk neraka, itu umum. Tetapi bila ada benda yang bercampur dalam tu, macam contoh, kebaikan kalau buat tidak ikhlas, dia sama level dengan orang buat jahat. Atau kebaikan yang dibuat kerana tujuan yang bukan kerana Allah, maka dia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Atau kebaikan yang di dalamnya bercampur dengan perkara yang Allah murka. Bila seorang buat baik, dia rasa ujub, dialah paling baik, lalu dia menghina orang lain. Daripada penghinaan itu datang kemarahan dia, lalu dia menyebut perkataan yang tak patut disebut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Sebab lelaki yang baik tadi, dia bercakap dengan satu kalimah yang telah merosakkan dunia dan akhiratnya. Kalimah apa? Allah tak ampun dosa kamu. Di sini kita belajar
Bila kita tengok orang buat jahat, memang wajib kita mencegah kemungkaran. Dan tanda iman kita akan datang kemarahan. Namun tanda iman juga kemarahan ini dalam kawalan. Tidak menjadikan kita berkata sesuatu yang kita tidak tahu. Atau mengatakan sesuatu yang bukan dalam ilmu kita. Bila kita kata Allah tak akan ampunkan dosa kamu, itu bukan ilmu kita. Ampun tidak ampun, urusan Allah. Saya bila tengok orang buat maksiat, yang ni tukar jantina misalnya, ya saya akan menegurnya, saya akan memarahinya. Tapi kadar kemarahan saya berada dalam kawalan. Saya tidak mungkin kata kamu ni ahli neraka, kamu ni Allah tak ampun. Itu kalimah yang Allah paling benci disebut oleh seorang manusia. Itu paling benci. Yang tidak diampunkan dosa cuma dosa yang berkaitan dengan syirik pada Allah. Seorang mensyirikkan Allah, maka Allah tak akan ampunkan. Namun kita pun tak tuju pada orang tu. Kita buat statement umum. Siapa yang syirik pada Allah, Allah tak ampunkan. Kita tak pergi kepada orang yang kafir, Allah tak ampun dosa kamu. Mana tahu kalau dia memeluk Islam. Sebab itu haram kita mentakyinkan. Takyin yakni menentukan, menamakan orang itu sebagai ahli neraka. Walaupun dia kafir, selagi mana dia belum mati. Adapun bila dia dah mati, maka boleh. Nabi SAW mengajar kita, bila lalu kubur orang-orang kafir, Nabi kata, fabashirhu bin nar, berikan khabar bahawa dia ahli neraka. Tapi kalau dia masih hidup, kita tak tahu bagaimana kesudahan dia. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ibratu bil khawatim. Nilai seseorang itu dengan kesudahan dia. Ya, memang nampak dia macam musuh Islam, tiba-tiba kesudahannya baik. Dan ini bertujuan supaya kita tidak berhenti dakwah. Dakwah jangan berhenti. Kalau kita kata Allah tak ampun dosa, maknanya kita dah hentikan dakwah. Kalau kita kata Allah masukkan kamu dalam neraka, berarti kita dah tak nak berdakwah dengan dia. Dan kita berhati-hati. Termasuk kata-kata kita, saya dah jemu tegur dia. Saya tak nak tegur. Menandakan bahawa kita tidak menegurnya kerana Allah, kita menegur kerana diri kita. Sebab seorang yang menegur kerana Allah, dia tak akan jemu. Tuan-tuan, bolehkah kita kata, saya jemu dah solat? Atau saya dah jemu solat duha, tak dapat duit juga? Atau saya dah jemu untuk baca Quran? Tentang ibadat, tak boleh kita jemu kerana ia adalah ubudiyah, perhambaan kita pada Allah. Sama juga bila kita dakwah, kita tak ada kata saya dah jemu dah. Saya dah tak nak dah dakwah dia. Dia ni, memang tak dengar cakap dah. Tuan-tuan sekalian, kita bila baca sejarah Rasulullah, Nabi dakwah. Bukan sehari, bukan 2 hari. Ada orang, 20 tahun dia lawan Rasulullah dan Nabi terus berdakwah dan dia memeluk Islam. 20 tahun. Kita dakwah dalam Facebook je, dah jemu lah. Facebook. Jumpa orang pun tak. Tak pernah pun kena baling batu, baling telur. Dalam Facebook. Paling kurang pun dibaling emoji je. Angry emoji. Tu je. Tu pun dia tak sengaja tekan. Yang tu kita dah marah. Berarti lemahnya, ataupun kita kena cek balik. Saya maksudkan kita. Saya tak maksudkan tuan. Kita. Kita semualah. Saya dan tuan-tuan sekalian. Apakah benar selama ini marah kita kerana Allah? Dalam hal-hal yang berkait dengan agama kita, yang berkait dengan maruah kita, yang berkait dengan harta benda kita, nyawa kita, yang disebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah, atau kita sebut benda-benda yang menjadi objektif syariat dalam menjaganya, iaitu agama, nyawa kita, harta kita, akal kita, maruah kita. Ad-dururiyatul khams. 5 benda utama. Baik, kita boleh marah untuk agama kita. Itu tertinggi. Dan kita juga boleh marah perkara yang boleh merosakkan maruah kita. Atau merosakkan keturunan kita. Yang boleh mengancam nyawa dan akal kita. Ya, kita boleh marah. Bila mereka menjajah arak, menjual arak, ya kita boleh marah. Namun kemarahan kita, tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa dawabit supaya dia menjadi benar-benar kemarahan kerana Allah. Jangan jadi macam kisah Bani Israel tadi. Bila dia marah, dia mula bercakap benda yang dia di luar ilmu dia.
Allah tak ampun dosa kamu. Ini di luar ilmu dia. Sehingga dalam hadis, Allah Ta'ala berfirman di hadis kursi, Man dhal ladhi yata'ala alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Siapa yang berani cakap aku tak ampun orang tu? Aku ampun dia dan aku batalkan amalan kamu. Artinya, kita bila nak marah, kita tak katalah dia ahli neraka. Kita bila nak marah, kita tak katalah Allah tak ampun dosa. Itu perkara lain. Sebab itu para ulama' menyatakan, bila seorang itu marah, dia kena jaga 5 perkara. Untuk menjadikan marahnya ini benar-benar kerana Allah. Yang pertama, dia tidak melampau di dalam perbuatan dan perkataannya. Jangan melampau. Contoh, kita marah orang mencuri, kita pun ikat kat hati, kat pukul ramai-ramai. Maka ini salah. Bukan begitu. Ini dah nampak marah kerana untuk diri dia, bukan kerana Allah. Setiap bila pula Allah ajar kita kalau pencuri, kita kena belasah. Tidak ajar, biar mahkamah menyerahkannya. Biar mahkamah memutuskannya. Kita pula lebih sudu daripada kuah. Kita ada hukum. Apa tak, kalaulah sekiranya dia difitnah mencuri, bagaimana rasa kita? Oh, dia pencuri, sebab tu kita pukul. Kalau dia difitnah, tentang mudahnya fitnah. Terlalu mudah. Ada satu kisah yang diceritakan oleh guru kami. Ada seorang lelaki, dia bunuh orang. Dia bunuh. Dia pun campak di satu tempat, macam kita kata rumah tak siap lah. Dia campak situ. Dalam masa yang sama, ada seorang penjual daging. Dia rasa nak kencing. Tahu-tahu orang jual daging ni badan berdarah. Maka dia pun kencing kat situ. Orang ramai mencari mayat. Akhirnya jumpa mayat dalam keadaan nampak ada orang kencing di situ, bajunya berlumuran darah dan buat pegang pisau. Walau dia kerjanya pemotong daging. Yang tadi yang bunuh tadi menyuruh. Akhirnya lelaki ni ditangkap. Kan dituduh membunuh. Buktinya, darahnya, pisaunya. Dan mayat berdekatan dengannya. Lihat bagaimana dia terfitnah. Dia terfitnah kerana kejadian itu. Dengan mudah. Ada seorang perempuan. Dia berkenal dengan seorang lelaki. Berkenal. Maka dia menuduh lelaki itu berzina dengannya. Kerana lelaki itu tak nak kahwin dengan dia. Menuduh berzina. Dan dia telah cuba membuktikan dengan meletakkan kesang air mani pada badan dia. Letak. Dia baunya seperti bau air mani. Dan berupa bentuk air mani. Maka lelaki dia heret di muka pengadilan. Dan dituduh. Lelaki ini tak ngaku. Maka dibuktikan dengan air mani ini. Kononnya dia punya. Ya, tetap pada zaman dulu. Zaman hari ini mungkinlah orang masuk DNA dan sebagainya. Pada zaman dulu persepsi itu yang dimainkan. Bila orang dituduh berzina ni berat. Agak sukar seorang dituduh untuk lepas diri. Terutama yang menuduhnya perempuan. Sebab orang akan percaya. Kalau perempuan bercakap dan hal-hal kehormatan dirinya, lelaki tu buat, orang akan cepat percaya. Berbanding lelaki. Kalau lelaki kata saya dirabur oleh perempuan tu, seorang pun tak percaya. Kalau perempuan kata saya telah dicabul oleh seorang lelaki, semua orang percaya. Semua orang percaya. Kuatnya fitnah dia. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang mengambil kes ini, tengok kes ini. Dia tak bertunggu. Pergi ambil air panas. Lalu air panas ini dicurahkan di atas air yang didakwa air mani. Tiba-tiba dia mengelembur masak. Rupanya telur. Kata telur putih tu. Kalau kita ambil telur putih, kita letak. Dia bau dia seperti bau air mani. Letak pada pakaian, dia akan melekit seperti air mani. Tapi bila dia letak air panas, dia pun masak. Sebab dia telur. Dia telur ayam, bukan telur orang. Telur orang tak masak. Telur orang dia tak akan masak, dia tak akan masin. Berendam dalam lauk pun tak masin. Sebut telur itik, telur ayam dan sebagainya, maka sifatnya dia berubah dengan
kita katakan perubahan tadi. Akhirnya bila letak air panas, dia pun masak. Lelaki tu dia selamat dari tuduhan. Artinya, supaya kita tahu, waktu kita menghukum orang tanpa melalui mahkamah, ini amat bahaya. Kita dah marah kerana kita dengki kat dia dah. Bukan lagi kerana kita marah kerana Allah. Itu yang kita cerita seorang yang dia bila dia marah kerana dirinya, dia kata Allah tak ampun dosa kamu. Bila dia marah kerana dirinya, tak guna lagi kopiah kamu dan janggut kamu, tak boleh tutup keaiban kamu. Ini marah kerana diri dia. Apa kaitan kopiah janggut? Dah orang buat jahat, dia buat jahat dan dia akan diadili dengan sebenar. Tak payah nak kait dengan semua perkara yang tak ada kaitan. Maka ada orang, saya katakan marahnya bukan untuk Allah, kerana dirinya. Dan kita pun sama. Sebab itu, para ulama letak dhabit yang pertama, jangan dia melampau dalam perkataan dan juga dalam tindakan-tindakannya. Jangan dia melampau. Kalau dia melampau, maka kita ketahui bahawa dia bukan marah kerana Allah. Dan Allah tak akan bersama dengan dia. Yang kedua, bahawa dia tahu apa yang dia cakap. Tapi kalau orang tu marah, bukan kerana Allah, dia pun tak tahu dia cakap apa. Dia pakat lepas je. Nabi SAW marah kerana Allah. Tapi bila Rasulullah bercakap, nampak jelas ada mesej yang kuat. Nabi marah bila ada seorang lelaki kaya. Bila salah seorang wanita kabilahnya terlibat dengan mencuri. Lalu mereka cuba deal dengan Rasulullah, ganti dengan kambing yang banyak supaya jangan dipotong tangannya. Lalu mereka nak minta berunding bagaimana? Lalu mereka kata yang boleh berunding dengan Rasulullah cuma orang yang sayang, yang Rasulullah sayang. Siapa dia? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid cucu angkat Rasulullah. Maka mereka cadangkan pada Usama, boleh tak wanita yang dikenakan hukuman mencuri tadi dibebaskan dan diganti dengan ratusan kambing. Baik, ini kabilah kami mengaibkan. Lalu Rasulullah SAW marah kepada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu nak berkompromi dengan hukum Allah? Orang-orang dahulu celaka sebab bila orang miskin buat salah, mereka hukum. Bila orang kaya buat salah, dibebaskan. Dia kerana perangai macam ni. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tahu bukan Usamah yang nak begitu. Usamah sedang dipengaruhi oleh beberapa kelompok. Usamah terdiam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar dan Nabi menyebut prinsip hukum Allah. Sehingga Rasulullah marah dengan berkata, "Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah yang mencuri, aku potong tangannya. Kata-kata Rasulullah ini jelas, dia ada satu mesej yang kuat. Bukan Nabi bercakap ikut dang, duk makin hamu tak tahu ada. Tidak. Nabi menyebut secara jelas. Kalau Fatimah, anakku mencuri, aku potong tangannya. Dan tidak ada orang berkompromi dalam hukum. Ia jelas. Walaupun melibatkan anak, ketua pemimpin, bukan anak kepada Nabi. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda marah, percakapan Nabi itu jelas. Kita, tuan-tuan, bila kita marah cakap dah ketar, dah macam tak tentu hala dah cakap. Itu tanda kita bukan marah kerana Allah. Seorang yang marah kerana Allah, tersusun perkataannya. Kerana Allah membantu dia. Dan Allah bersama dia. Jadi tengoklah bila kita marah, apakah betul kerana Allah? Waktu seorang suami marahkan isteri, betul ke kerana Allah? Allah Ustaz, dia ni beriang melampau-lampau ni. Dia pakai tudung Ustaz bukan untuk saya dah, untuk orang lain dah nak berlawa. Dengan tudung bawahnya, ikan kembungnya, habis binatang dia pakai untuk orang lain. Saya marahlah. Tapi kalau marah awak cakap tu tak ada mesej dia, awak bukan marah kerana Allah. Awak marah ni campur kerana lain. Marah kerana lain adalah dah gaduh, dah carilah salah kawan ni. Kerana orang yang marah kerana Allah, perkataannya tersusun elok. Tersusun cantik. Sebab dia marah kerana Allah. Yang ketiga, kata ulama, dia tidak menambah-nambah perkataan yang tidak perlu. Seperti apa? Seperti maki, marah keturunan, dia marah kopiah orang ni, dia marah janggut orang ni. Apa kaitan kopiah janggut pula? Dia salah lah. Dia marah semua benda.
Dia menambah perkataan yang tidak perlu. Kata orang ni, salah dia misalnya lewat solat. Contohlah, kita nak marah lah, apa awak ni lewat solat. Allah dah beri tubuh badan yang sihat. Tidur pun cukup. Saya tengok awak ni tidur banyak. Tapi kenapa awak masih lewat solat? Semalam awak tidur awal. Yang bangun lambat kenapa? Nak kata awak badan berat, saya ni lebih gemuk pada awak. Awak ni kurus orang ni. Kita pun marah-marah. Tapi perkataan kita tidak melebihi. Dalam muka tak lawa, malah solat pula. Melebih dah tu. Apa kait dengan muka dia dengan solat dia pula? Kita nak kait orang muka tak lawa. Dah lah, badan pendek, malah solat. Kenapa kait dengan badan pendek pula? Kenapa perlu menghina kepada tubuh badan dia? Hanya kerana kita nak cegah kemungkaran dia. Bukan itu kerana Allah. Ini bukan seorang dengan mencemuh fizikal, mencemuh wajah, mencemuh dengan tujuan untuk dia kata dimarah kerana Allah. Dan yang keempat, dia tidak memukul dan tidak merosakkan. Kita nak marah sungguh ni. Anak kita tengok TV, marah. Tengok pula drama Korea, marah ni mungkar. Terus ambil kapak belah TV. Ini bukan marah kerana Allah, ni marah dia lain ni. Terus ambil remote, dibaling jauh-jauh. Ini dah merosakkan harta. Walau dalam TV tu dia boleh dengar kuliah online. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya lama tak dengar kuliah online. Kenapa? Saya dah potong TV saya, Ustaz. Belah dua. Sebab anak saya tengok TV Korea. Terus saya marah. Habis dengan awak-awak tak dapat baik, ni bukan marah kerana Allah. Bukan marah kerana Allah. Dia tak akan merosakkan harta. Dia tak akan merosakkan harta. Kita marah anak kita rempit, kita berbakar motor dia. Baik sedekah motor tu. Tak, saya bakar motor. Tak, itu awak bukan marah kerana Allah. Dalam diri awak ada benda lain tu. Dia ada syaitan lain tu. Ni ada jin toncang ni. Ni ada gangguan-gangguan lain. Bila kita marah kerana Allah, kita tak akan merosakkan. Jauh sekali memukul. Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah pukul pun. Nabi tak pernah pukul isterinya, Nabi tak pernah pukul khadamnya. Melainkan ketika perang pada jalan Allah, barulah Nabi pukul, berperang. Ketika mana Nabi SAW marah kepada isterinya, isteri-isterinya, marah. Dalam rumah tangga, kalau tak marah, tak sah. Itu bukan rumah tangga. Itu mungkin rumah flat, itu mungkin rumah banglo. Nama rumah tangga, gaduh. Mesti gaduh, mesti marah. Kadang isteri marah, kadang suami marah, kadang dua-dua marah. Itu normal, bukan satu benda yang pelik. Hatta dalam rumah tangga Nabi SAW pun ada. Kadang-kadang Rasulullah marah. Dan kadang-kadang isteri Rasulullah marah pada Rasulullah. Itu satu benda yang normal. Tapi lihat bagaimana bila Rasulullah marah. Pertama, Nabi tak akan maki. Jauh sekali memukul, tidak. Nabi diam. Dan para isteri mengetahui Rasulullah tidak marah. Dan Rasulullah juga mengetahui bila para isterinya memarahinya. Rasulullah tahu. Sehingga Rasulullah kata, Aisyah, aku tahu macam mana kau marah pada aku. Kalau kamu suka pada aku, kamu kata, demi Tuhan Muhammad. Tapi kalau kau marah pada aku, kamu kata, demi Tuhan Ibrahim. Aku tahu kau marah. Artinya, marah dalam rumah tangga bukanlah suatu benda yang tak wujud. Ia wujud. Itu realiti. Tapi bagaimana seorang bila marah, dia tak cenderung untuk memukul. Dan tak cenderung untuk merosakkan. Kan dia nak marah isteri dia kat dapur, dia pun bakar dapur bini dia. Atau si isteri pula marah suami dia, dia bakar kereta suami dia. Ini bukan marah kerana Allah. Saya marah Ustaz, dia main kereta, siapa tak solat subuh tu saya bakar kereta dia. Tak, itu bukan kerana Allah. Kerana bila kita marah kerana Allah, tak ada benda yang rugi sebenarnya. Tapi ia membina, dia bukan merosakkan. Kalau kita nak marah anak kita sebab dia ni, kita pukul dia sampai kawan tu ICU. Kita pukul dia sampai kita pula masuk penjara. Apa pun tak berlaku. Kebaikan tak dapat disemai, kejahatan tak boleh dihentikan. Akhirnya berlaku mudarat yang lain. Ya, sebab bila seorang ayah, dia pukul anak dera betul-betul. Ini bukan marah kerana Allah. Ada syaitan yang menguasainya. Dan yang kelima, kata ulama, marah ini tidak sampai seorang itu mengancam dan juga membunuh. Bila dia marah isteri dia, aku bunuh kamu. Itu bukan marah kerana Allah.
Isteri dia kata, abang kalau saya tengok abang bangun lewat subuh, saya bunuh abang esok hari. Ini bukan marah kerana Allah. Kerana orang marah kerana Allah, dia tak akan mengancam untuk membunuh orang. Sebab kita nak suruh orang jadi baik, bukan kita nak bunuh orang. Kalau kita tidak dibenarkan bunuh orang, melainkan dalam perang, itu pun kita cuba elak kalau boleh elak. Sebab kita nak dakwah. Kalau kemarahan ini sifatnya begini, bukan kerana Allah. Sebab itu kata Hasan Basri, arba'un man kunna fihi asamahu Allahu minasyaitan wa harramahu 'alan nar man malaka nafsahu indal gharbati war rahbati wasyahwati wal ghadab. 4 perkara. Siapa yang memilikinya, dia dipelihara oleh Allah daripada syaitan dan diharamkan dia daripada masuk neraka. Yang pertama ialah bila dia dapat mengawal dirinya ketika dia suka. Bila dia suka sesuatu, dia boleh kawal diri dia. Maka dia ni Allah pelihara, Allah jaga dia daripada syaitan. Jangan bila kita suka sesuatu, hentam kromo semua kita, balon semuanya. Kita suka, kita tahu ada batasan suka kita. Umpamanya, kalau kita suka perempuan, saya suka perempuan, dengan cara mengahwininya. Jangan sebab suka, lalu yang haram pun kita langgar. Saya suka makan, tak apalah suka makan. Tapi jangan sampai kedai kafe pun kita makan dulu. Tak cerita dah halarang, kita cerita sedap. Sedap, akhir kita makan. Ini orang yang tak boleh kawal diri dia. Saya memang suka makan. Tapi saya pun kenal mana kedai kafe, mana kedai Islam. Saya pun kenal lagi cok halal dengan cok haram. Saya memang suka makan. Tapi saya tahu boleh ke tak boleh. Saya tahu. Ini kalau dah jenis suka makan, dia makan je. Kalau dia naik flight kapal terbang, dia tak peduli. Naik flight USA ni. Asal ulur makan. Asal ulur makan. Tak berani tanya halal ke haram. Patutnya tanyalah. Mintalah. Mintalah makanan yang dia tahu patuh syariah. Orang macam ni, syaitan berjaya menguasai dia. Bila kita suka sesuatu, pastikan lingkungan kesukaan kita dikawal oleh syarak. Saya suka makan. Saya kata saya suka makan. Saya suka melancong. Tapi bukanlah maksud saya melancong semua tempat maksiat pun melancong. Pergi mana? Pergi Hawaii. Melancong. Saya melancong Hawaii. Hawaii tu kat mana? Kena tanya tu takut dia pergi pondok-pondok. Mana tahu pos sentral kat Hawaii. Pergi tepi pantai ya. Tengok pemandangan yang indah. Kacau ni. Ini gharbah yang masalah. Dia betul lah kalau awak suka melancong, tak salah. Tak melancong lah. Tapi jangan melencong pula. Jangan buat benda yang dicegah oleh syarak. Awak suka makan, makanlah. Jangan harap pun ditegak sekali sebab suka. Dan yang kedua kata Hasan Basri, orang yang mengawal dirinya ketika takut. Ar-rahbah. Takut kita, jangan melampau-lampau pula sampai dah jadi syirik lah kita ni. Betul. Normal lah orang takut hantu. Saya percaya. Yang mengaji tasawuf takut hantu pun ramai lagi. Belajar tiap hari takut Allah. Tapi hantu boleh tahan juga dia takut. Sebab tu dia datang masjid pun lambat. Kenapa? Takut jumpa hantu ya. Datang masjid lambat takut jumpa hantu. Takut jumpa jin. Sebab hari tu saya dah datang awal. Datang awal. Tiba nampak ada makhluk. Baik, jin Islam. Tapi dia punya takut tu dia datang lambat. Iqamah pun datang. Artinya orang yang dah kenal rahbah takut. Pun sama. Janganlah takut tu sampai peringkat mensyirikkan Allah. Jangan sampai takut sehingga rugikan agama kita. Sehari gelap saya nak pergi ke surau, takutlah Ustaz. Orang kata jalan tu keras. Dan memang jalan tak memang keras. Tak maksudnya keras ni ada gangguan. Takkanlah kerana sebab takut tadi sampai tak pergi solat berjemaah kerana takut hantu. Saya cuma solat zuhur asar sebab terang tak. Maghrib isyak dah takut dah. Meremang belum ni. Maka rahmah macam ni melampau sangat. Tak takut kita jangan sampai kita terlepas daripada buat benda akhirat. Jangan sampai saya katakan menyamai macam kita takut Allah. Kita takut ke orang. Betul, itu fitrah lah kita takut orang. Sebab orang ni garang lah apa. Tapi janganlah takut tu melampau-lampau sangat. Sampai nak sembahyang pun takut. Ustaz, bos saya garang, saya takut. Kita orang tak berani solat depan dia. Oh, teruk no. Kalau pun awak takut dia solat juga. Nyurutlah kat mana pun. Tapi tak terus tak solat. Seolah macam bos dia tu macam CCTV tengok dia. Dah ada waktu bos tidur, kamu solat lah. Waktu bos tengah sembelit kat tandas, solat.
Bos kan masuk bilik air lah, sembelih. Solat waktu tu. Artinya, kalau kita menyebut takut tu biar bijak lah. Jangan takut tak tentu hala. Takut sangat-sangat sampai rugi agama dia. Yang ketiga kata Hasan Basri, asyahwah. Orang yang berjaya mengawal dirinya ketika syahwat. Tuan-tuan, manusia ni semua ada syahwat. Tapi syahwat ni perlu kita kontrol. Jangan sampai kita buat benda yang salah. Kita dengan isteri kita bersyahwat, bagus. Itu normal. Tapi kalau isteri tengah uzur, hati-hatilah. Tak kira sama Ustaz, uzur tak uzur, saya kira semua lampu merah, lampu hijau. Takkanlah tak erti beza lampu hijau, lampu merah. Tak, nampak hijau Ustaz. Ini dah gabung warna. Kenapa syahwat melampau? Kerana itu Nabi SAW menyebut, mal'unun man aca imra'atahu fi duburiha. Allah melaknat orang yang mendatangi isterinya secara belakang. Walaupun benda itu halal isteri dia, tapi syahwat dia pun dia kena kontrol. Waktu haid, jangan dikatakan keadaan tempat. Secara berdepan okey, belakang jangan. Maka ini diharamkan. Tak kisah bersyahwat. Syahwat ini jangan sampai syaitan masuk dalam kita. Dan yang keempat ialah, yang ini tajuk kita, orang yang mengawal diri ketika marah. Man yamliku nafsahu indal ghadab. Tuan marah ni bagus dalam perkara-perkara yang bermotivasi, mengubah. Kerja kita malas, kita pun marah. Bagus. Dia jadi rajin. Anak-anak kita menghabiskan masa sia-sia cuti sekolah, kita pun marah. Tapi marah kita perlu ada. Jangan sampai maki hamu, jangan sampai pukul, jauh sekali membunuh, jangan sampai merosakkan harta benda. Kita nak marah anak kita, main telefon, marah kita pun ambil telefon, rendam dalam air panas. Kan tak cerdik nama ni. Lepas tu kita kena beli pula. Marah Ustaz, dia main ML. Apa dia? Mobile Legend. Anak-anak. Bapak pun main juga ni. Kerana kita pun nak marah lah sebab waktu dia kena study dia main. Betul kita boleh marah, tapi telefonnya rosak. Baik tu telefon tu kita sedekah ke orang lain. Tak kira Ustaz, sebab telefon dia jadi macam ni. Ambil sedekah ke lain. Mungkin kita boleh cadangkan masjid buat tabung telefon. Maksudnya buat satu tabung, kalau orang nak derma telefon. Tak nak dia. Bukan derma duit, telefon pun boleh derma. Mak ayah sekarang agak temper marah anak-anak lalai dengan telefon. Seorang kata kita kena haramkan telefon. Budak ni tak boleh telefon. Jadi kalau nak haramkan telefon, maksud haram dari sudut pendidikan dia, jangan memusnahkan telefon. Kerana ada orang boleh manfaat dengan baik. Ada orang dengan telefon dia boleh jadi milioner, dia boleh bilioner. Ada orang dengan telefon dia jadi baik, dia jadi soleh. Dia dengar kuliah, dia tahu Quran. Ada orang dengan sebab telefon dia boleh pergi kuliah ke orang, sebab dia dapat rujukan yang banyak. Jadi kalau kita rosakkan, salah. Tak betul. Islam tidak mengharamkan hiburan. Bukan Nabi SAW menyatakan asa-asa. Memang ada waktu-waktu diri kita jadi malas, lemah, kita kena berhibur. Berhibur pada waktu yang patut, pada keadaan yang patut. Yang dibenarkan oleh syarak. Islam bukan ajar kita la budda minal jiddi dauman, mesti kita serius selalu. Tak. Tapi Islam juga tak ajar kita bergurau sendiri selalu. Laisa bil jiddi dauman wa laisa bil hazdi dauman. Bukan bersungguh selalu, bukan bergurau selalu. Kita ni memang baina dzalik. Antara dua tu. Waktu gurau, kita gurau. Waktu bersungguh, kita bersungguh. Telefon waktu dia bersungguh-bersungguh ni PDPR ambil. Waktu dia main, beri dia main. Mainlah. Cakap dia, abang nak main berapa jam? 2 jam, boleh? Lepas abang main 2 jam, abang 2 jam baca Quran. Artinya, secara bersamaan. Abang nak main 5 jam, main. Abang baca Quran 5 jam. Boleh? Boleh. Carry on, silakan. Jadi, di situ kita melihat bagaimana kita membentuk. Kita tak kisah saya marah. Dia tengok anak dia leka suatu benda, dia cenderung untuk merosakkan. Tetapi kita jangan ada jiwa bila marah nak rosakkan benda tu. Anak kita suka main basikal, tengah malam main basikal, kita tu ambil basikal, buang dalam tong sampah. Jangan. Dia ada setengah orang macam tu. Dia macam, bila marah sesuatu, dia akan rosakkan benda tu.
Dia marah telefon dia tak ada lain, dia tu hempas telefon dia. Ataupun pergi bakar Selcom, marah Selcom tak ada lain bakar. Ini bukan marah kerana Allah. Kita marah kita tukar lain-lain. Itu je. Marah kita biar bijak. Itu baru betul kerana Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan kita marah dalamnya masuk syaitan dalam diri kita. Masuk dalamnya hawa nafsu kita. Masuk dalamnya perkara-perkara yang merugikan kita. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi illa an tuntahaka hurmatullah azza wa jalla." Fi riwayatin, "Kana ashadduhum fi dhalika ghadaban." Rasulullah tidak akan marah kalau perkara itu berkait dengan diri baginda. Tapi kalau sekiranya ada hukum Allah yang diceroboh, maka Rasulullah orang yang paling marah. Tapi Nabi SAW bila baginda marah, Nabi bercakap dengan perkataan yang tersusun. Dan Rasulullah SAW tidak akan memukul. Tuan-tuan, baca sejarah Rasulullah. Nabi marah pada sahabat itu dan ini. Pernah tak Nabi belasah sahabat ni? Lampang sebiji ke? Tak pernah. Marah-marah, tapi tak pernah. Nabi pernah marah Abu Bakar. Nabi pernah marah Umar Al-Khattab. Nabi marah pada Abdullah bin Mas'ud. Sejumlah sahabat kena marah. Dan hadis dinukilkan. Bila Abdullah bin Mas'ud, dia sembahyang, dia baca panjang. Orang kampung mengadu, "Ya Rasulullah, yutilu alaina." Ni baca panjang. Susah. Sehingga ada di antara mereka tak nak datang solat. Ada di antara mereka tunggu rokok baru masuk solat. Sebab apa? Tengah panjang. Panjang biar dulu. Dia Allah Akbar nak rokok apa? Allah Akbar rokok. Sampai macam tu. Dek panjang. Di mana Abdullah bin Mas'ud dia solat maghrib baca Al-Baqarah. Bukan Alif Lam Mim Allahu Akbar tu habis terus. Bayangkan 15 minit 20 minit dalam tangan. Kalau satu juzuk. Kalau ambil semua 2 juzuk lebih. Mau 1 jam. Panjang. Solat subuh panjang. Lalu Rasul panggil, "Afattanu anta ya ibn Mas'ud?" Ni mendatangkan fitnah. Kadang Rasul marah. "Inna minkum munaffirin." Ada kalangan kamu kerjanya cuma jauhkan orang daripada rumah Allah. Rasulullah marah. Nabi kata, "Idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wa dhal haja." Seorang bila jadi imam, ringankan bacaan. Di belakangnya ada budak kecil. Di belakangnya ada orang tua. Di belakangnya ada orang ada hajat. Lepas ni nak beli sarapan bini dia ni. Lepas solat dia nak ni. Dia ada kerja dia dah ada plan dah. Dia nak pergi kerja tempat ni, dia target imam ni solat 10 minit ni. Tiba imam itu dia punya syok. Baru hafal Quran. Bantai 1 jam. Jadi dia punya hajat, keperluan orang tadi terganggu. Khususnya imam yang imam di masjid-masjid persinggahan. Dipanggil Masjid At-Turuq. Masjid persinggahan macam mana? Erti masjid yang banyak musafir yang lalu di situ dan singgah solat. Seperti kita katakan tempat solat di RNR. RNR tuan-tuan baca pendek-pendek, Inna A'tayna Subha. Zikir pun pendek-pendek. Itulah tempat kecil ramai menunggu ni. Zaman SOP pula. Oh tak, diteruh. Kunut nazilah. Kita tak kata kunut nazilah tu tak salah. Tempatnya salah. Tempat tu tak kena. Orang yang tunggu nak solat, kita siap kunut nazilah panjang. 1.5 jam. Jemaah 3 orang. Ni 20 orang tunggu. Tuan-tuan solat lagi ya. Nak doa dengan kita tak apa. Atau doa ringkas je, Rabbana atina. Orang pun tahu, sekejap je doa. Tak kira dia punya doa panjang. Tuan-tuan, ini orang yang tak faham fiqh. Dia ini orang-orang yang saya katakan salah dia dalam tindakan. Maka kita nak marah dia. Tapi bukanlah kalau kita marah, baca doa panjang sang kita melempang tu imam. Tu tak betul juga. Saya dah sebut, marah kita tidak mendorong kita memukul orang. Tidak mendorong kita memaki orang, tak ada. Tak menghina jauh sekali. Kita marah dengan perbuatan itu. Kita sayang dia kerana Allah. Tapi perbuatan itu kita tak boleh nak terima. Ini salah. Seorang isteri, dia tengok suami dia tak cari nafkah. Dia berhak marah pada suami dia. Tapi jangan marah sampai maki suami. Dia suruh tu jantang tak guna ni. Menyesal aku kahwin. Ini dah bukan kerana Allah. Patutnya dia marah, bang. Patutnya abang rasa dah tanggungjawab. Kita dah ada anak, bang.
Anak nak membesar, anak ni belajar daripada contoh abang. Saya isteri abang, saya duduk rumah. Kalau abang tak nak kerja, tak apalah, saya kerja, abang je isteri rumah. Beri pertukaran macam tu. Abang ni basuh berak anak-anak semua, abang kemas dapur, biar saya pergi kerja. Jadi kalau dia marah dengan cara yang positif, dia boleh mengubah dan dia boleh mengelak mudarat. Sebab itu para ulama, ataupun kita katakan kalau kita baca sejarah Nabi SAW, kemarahan Rasulullah mengubah sahabat jadi lebih baik. Tapi kalau kemarahan kita jadi asal bersaudara berentakkan, asal berkeluarga pecah keluarga, maka kita bimbang marah tadi bukan kerana Allah, sehingga Allah jadikan natijahnya begitu. Artinya kita nak macam pepatah Melayu kita sebut, cari-cari bulu ayam. Cantik-cantik. Ataupun cari-cari bercantum juga. Artinya kemarahan kita cuma seketika, hanya untuk mengubah keadaan. Bukanlah kemarahan kita untuk memotong tadi persaudaraan atau sebagainya. Sebab itu sifat orang yang marah kerana Allah mudah memaafkan. Datang, dimaafkan. Tak datang pun dimaafkan. Sifat orang yang marah kerana Allah, dia tidak mudah untuk mengungkit sesuatu tanpa sebab yang membenarkan dia melakukan demikian. Maka di sini perlu kita buat atau kita lakukan marah yang terpuji, bukan marah yang terkeji. Kerana itu setiap kali kita nak marahkan sesuatu, baik kita solat 2 rakaat, kita minta petunjuk, ya Allah, macam mana aku nak marah dia? Ya Allah, macam mana aku nak marah suami aku? Macam mana aku nak marah isteri aku? Ya Allah, macam mana aku nak marah anak-anak aku? Berilah ilham, berilah petunjuk. Semoga kita dapat marah dia kerana Allah dan dia berubah betul-betul kerana Allah. Tuan-tuan, orang macam ni marahnya dia tak akan menyesal. Ramai mana orang marah kemudian menyesal dengan kemarahan dia. Ramai. Pemarah menyesal. Kenapa? Kerana dia tidak memarahi sebagaimana dia ajar. Islam bukanlah agama tak marah. Ada waktu saya katakan marah. Bahkan kemuncak marah berperang. Namun begitu, kemarahan itu sentiasa dikawal selia dengan baik, dijaga dengan baik, supaya kemarahan ini benar-benar berada dalam landasan yang Allah Ta'ala redha, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah, siapa yang suka kerana Allah dan dia benci, dia marah pun kerana Allah, faqad istakmala imanahu, maka dia telah menyempurnakan iman dia, iman yang sempurna. Sebab itu jangan marah kerana diri kita. Dan marah itu juga, tuan-tuan sekalian, kalau dalam hal agama kita marah, maka para ulama memberi 4 syarat. Bila kita marah dalam hal agama, kita ada marah dalam hal diri kita, hal keluarga dan sebagainya. Dalam hal agama, pastikan benda yang kita marah tadi, kemungkaran kita sebut, bukanlah perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah, contoh, kita ni, saya dah tak sambut hari jadi. Ada sahabat saya, dia nak sambut hari jadi dan dia pegang fatwa, boleh. Maka saya tak marah dia. Sebab benda tu khilaf. Benda tu khilaf. Saya tak akan benarkan orang wishing saya selamat hari jadi. Saya tak benarkan. Itu hak saya. Tapi saya tak boleh menghalang orang lain kalau dia nak wishing orang lain selamat hari jadi. Sebab saya tahu itu khilaf. Dia bukan benda yang mujma' alaih, perkara yang disepakati. Ada orang dia suka setiap kali datang tahun dia selamat hari jadi. Dia suka. Dia pun post dalam Facebook dia, saya sekarang genaplah umur saya 50 tahun. Dia pun post lah kek dia, sekian-sekian. Dia terpulang pada dia, kita tak kata dia salah dan sebagainya. Ada orang tak, panjang hari jadi dia tak pernah tulis pun bahawa ni hari jadi saya. Dia kalau orang wishing dia, sana helwa dia pun dia buat sebab dia tak sambut. Dia berpegang, saya tak nak sambut. Bahkan dia tak nak sambut jadi anak-anak dia. Itu hal dia. Itu perkara khilafiyah. Tak ada seorang boleh engkar antara satu sama lain. Yang tak sambut, tak ada engkar yang sambut. Yang sambut, jangan engkar orang tak sambut. Just, kita terbuka. Itu syarat pertama. Yang kedua, bila hal agama ini, perkara mungkar bukanlah benda yang zahir. Kalau dia buat mungkar dalam rumah, maka kita tak boleh cegah dia. Sebab dia dalam rumah dia. Tapi bila dilakukan secara terang-terangan, ya kita akan engkar. Dia engkar. Tadi karaoke dalam rumah dia tak sampai tembus kat luar, tak ada hal lah. Tapi kalau di karaoke dalam rumah dia sampai tembus rumah kita, ini dalam hukum fiqh kita panggil ta'assuf. Benar, dia buat benda tu di rumah dia, tapi suara dia sampai rumah kita. Itu panggil ta'assuf. Ta'assuf maksudnya apa, tuan-tuan? Kita buat dalam area kita, namun dia telah memudaratkan orang lain juga.
memudaratkan orang lain juga. Kalau kita buat dalam area kita, tuan-tuan karaoke dalam rumah, contohlah, tak lagu apa tuan-tuan nyanyi terpulang. Kita dah buat ni, kedap suara, tak dengar. Kita jerit sampai pecah nak tekak. Tak ada pengeluar dengar. Boleh lah, tak ada masalah. Bukan kata halal, kita tak kata halal. Maksudnya kalau itu kemungkaran dibuat dalam rumah, saya tak boleh cegah tuan-tuan. Sebab benda tu tertutup. Tapi kalau dizahirkan, saya akan. Atau kalau benda tu memberi kesan, kita pula buka pusat karaoke yang orang lain boleh masuk. Itu cerita lain pula. Tapi kalau dibuat seorang-seorang dia, maka kita tidak menegurnya. Sehingga dizahirkan. Yang ketiga, kata ulama, dalam mencegah kemungkaran tadi tidak menjadikan dia buat mungkar lebih besar. Alla yatarattab alaihi munkaru a'zam. Jangan sebab kita cegah kemungkaran, kita pun tegur dia. Awak ni kenapa lah pakai seluar pendek, tua-tua pakai seluar pendek. Dia marah kat kita, dia terus telanjang. Orang macam ni better jangan tegur. Sebab apa? Dia asal pakai seluar pendek okey lagi. Dah kita tegur, dia terus telanjang depan kita. Dia punya marah. Biarkan dia. Jangan tegur dia. Sebab kemungkaran dia besar. Atau jangan sampai kita cegah kemungkaran sampai dia luput buat baik. Contohlah kita panggil gotong royong. Dia paling rajin sekali angkut sampah, angkut tong sampah dia. Tapi masalah dia pakai seluar pendek. Contoh. Tapi yang pakai seluar panjang pula malas pula. Memang pakai seluar panjang seluar panjang. Tapi malas. Sembang je gaji. Malas. Yang seluar pendek ni lah rajin. Contohlah contoh. Tapi saya yakin yang pakai seluar panjang tu rajin. Ambil contoh untuk faham kaedah ini. Ni ustaz ni asal orang seluar pendek rajin. Seluar panjang malas. Bukan maksudnya begitu. Kita bagi contoh atas dawabit yang disebut oleh ulama. Kita tegur dia pun berhenti ni. Terus tak jadi gotong royong sebab dia seorang. Maka kita tak tegur dia. Tak tegur dia waktu tu, cari waktu lain. Dan yang keempat, kata ulama, dalam menegur tadi, kita tegur dengan cara baik. Lain, baiklah. Yang tadi yang kita kata kita tak maki hamun, tegur cara baik. Atau sebut cik nak beritahu ni. Kalau sebab kita ni gotong royong surau, jadi boleh tak pakai seluar panjang. Pakai seluar sekejap lah. Sebab ni surau ni nama ni. Masuk suara bau pula ni. Gotong royong surau. Pendek, seluar pendek 3-4 orang ni. Jadi boleh tak kita tu sikit lah. Beri ruang sikit. Nanti waktu lain terpulang pada awak lah. Ni masa ni. Contoh. Jadi kita dapat menegur dengan cara baik. Dia orang nak masuk masjid, tutuplah aurat sikit. Masjid biar sopan. Cara ramai orang dia berkahwin di masjid. Tapi masuk tak tutup aurat. Jadi kita beritahu, cik kalau boleh ni rumah Allah. Kalau cik tak nak pakai tudung, itu urusan cik lah. Tapi ni rumah Allah, tutuplah sikit. Tunjuklah hormat. Maka ini benda-benda yang patut kita buat lain. Oh dia foto bagus. Dia ke masjid tu bagus-bagus belaka. Cakap elok. Maka dia bertudung hari itu dan selama-lamanya. Sebab bila seorang cenderung bercakap dengan lemah lembut, kita tahu dia menegurnya kerana Allah. Tapi kalau cepat nak marah je, kita bimbang. Saya tak kata dia bukan kerana Allah. Kita bimbang. Hawa nafsu kita bercampur dalam menegur kemungkaran. Bila hawa nafsu bercampur, tuan-tuan sekalian, maka Allah tidak bersama dengan kita. Kita bimbang macam jadi yang saya kisahkan permulaan tadi. 2 orang, seorang baik, seorang jahat. Yang ni tegur dan masa hawa nafsu. Tuhan tak ampun dosa kami. Kita marah ni orang tak pakai tudung masuk masjid. Ahli neraka jangan masuk masjid. Panggil ahli neraka. Janganlah cepat macam itu ahli neraka. Kita pun belum tahu. Kita sama-sama menghindarkan diri dari neraka. Tapi jangan pernah kita rasa kita selamat, orang lain tak selamat. Kita sedang berusaha menyelamatkan diri kita. Kita masing-masing sedang menyelamatkan diri. Tak ada seorang pun berkata dengan saya sudah selamat. Saya belum selamat. Sahabat saya belum selamat. Maka kita saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Dan mudah-mudahan kita tidak ada kemarahan yang merugikan agama kita, yang merosakkan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.